العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا أبواب الرضا وتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر وتعسير. أنت رب المولى نعم المولى ونعم النصير. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع وانتفاع لفعل استفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الهدى ودلت على الخير ابتغاء مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Sama-sama kita buka majlis membaca ilmu kitab dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan keluarga baginda, isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para imam mujtahidin, para ulama, para awliya, para atqiya, para mukminin dan juga mukminat, muslimin dan juga muslimat min masyariqil ardi wa magharibiha, wa bil khusus ila imamuna Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan juga kepada pengarang kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut Syekh Abdul Ghani bin Haji Yahya hafizah rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati lagi semuliakan untuk mengurusi hari Jumat Kuasa, seterusnya para asatizah, tuan-tuan dan puan, sidang jemaah hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua pada malam ni? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Moga-moga semuanya baik, iman kita baik, jasad kita juga sihat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Insya-Allah malam ni kita sambung balik pengajian kitab fiqh Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut, masuk pada tajuk sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Kan? Cuma saya tak pasti kitab saya Jawi itu muka surat apa tak? Muka surat 11. Jadi semua dah wajib, semua dah pernah mandi ni kan. Apa kita baca insya-Allah fiqh untuk mantapkan hukum hakam. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi. 13 sebab-sebab yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. 3 daripadanya bersekutu, berkongsi. Sebab ni antara lelaki dan juga perempuan. 3 ni lelaki perempuan kongsi sebab. Pertama sekali dipanggil apa? Jima' ataupun bersetubuh. Apa maksud jima' ataupun bersetubuh ini hadirin sekalian? Iaitu memasukkan zakar ke dalam faraj ataupun dubur sampai tenggelam kepala takuk atau kadarnya. Dalam bahasa Arab dipanggil hasyafah. Maksudnya pen kita masukkan dalam tudung pen tu, tenggelam yang tu dipanggil takuk. Itu kadar dia. Kalau lagi tak tenggelam, maksudnya tak melepasi kadarnya, maka belum diwajibkan untuk mandi. Atau kadarnya pada orang yang telah putus takuknya, itu dipanggil kepala zakar. Inilah maksud di setengah-setengah kitab mengatakan bertemu 2 khitan maknanya. Dalam hadis idza taqal khitanain, apabila bertemu 2 khitan. Apanya? 2 khitan ni
dua kemaluan. Apabila bertemu bekas potong bagi laki-laki dengan bekas potong bagi perempuan, jadi kedua-duanya tuan-tuan berkhitan. Kita bezanya, khitan lelaki buang sikit kepala, kulit dekat kepala tu. Perempuan khitan mereka dengan dipotongkan sikit, dan sikit je. Itu dia panggil telah berkhitan bagi lelaki dan juga perempuan. Apabila bertemu bekas potong bagi laki-laki dengan bekas potong bagi perempuan, ghaiblah kepala takut itu ke dalam faraj. Dari itu jika digesel-gesel saja, belumlah wajib mandi. Bertemu saja, minta maaf bahasanya, kepala zakar bertemu dengan faraj, permukaan faraj, tak masuk ke dalam lagi, maka belum diwajibkan mandi lagi. Dia mesti syarat dia masuk ke dalam. Apabila ada dua orang manusia melakukan perbuatan itu, sekalipun tidak keluar mani, dikatakanlah keduanya telah berjunub, dan wajiblah atas keduanya mandi. Jadi hadirin sekalian ni, lepas seseorang sudah bersama, wajib ke dia segera mandi? Tak wajib. Ni sahabat tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, adakah diwajibkan segera untuk seseorang ni mandi? Kalau seseorang tuan-tuan berjima ataupun bersama di malam hari, wajib ke malam tu juga dia nak buat mandi kan? Tak. Bila wajib? Bila wajib? Bila nak solat, nak sembahyang subuh tu, contohnya. Jadi dia ada 3 peringkat. Mandi ni peringkat yang ketiga. Peringkat yang pertama tuan-tuan, selepas mana seseorang pasangan ni bersama, maka dia kena buat macam mana? Peringkat yang pertama, kena dia basuh kemaluan saja, jangan tidur terus, bahaya kerana akan datang makhluk-makhluk yang tak sepatutnya suka kepada orang-orang macam ni. Jadi peringkat pertama, basuh saja kemaluan. Peringkat yang kedua, dia tak mandi lagi, dia hanya membasuh anggota uduk saja. Jadi syarat mandi wajib ni tuan-tuan, dia tak syaratnya mualat berturut-turut. Contohnya, kita tengah malam tersebut mandi setengah badan je. Setengah badan nak mandi sampai penuh ni sejuk, setengah je, tapi setengah tu niat mandi wajib. Bangun tu tidur pula, dekat dengan yang subuh sambung mandi, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Dia bukan syaratnya untuk berturut-turut. Tapi tuan-tuan, bila kita mandi dekat subuh tu mandi pula, sekali package semua lah. Di peringkat yang ketiga ialah mandi teruslah, mandi wajib. Cumanya tak boleh lepas bersama tu terus bangun pergi mandi, bahaya. Kena berhenti 10 minit, 15 minit sekejap, barulah kalau nak mandi lepas 10 ataupun 15 minit. Kalau tidak, dia akan berlaku kekejangan dan sebagainya lah. Itu ada disebutkan syarat pempesan supaya jaga kesihatan kita ni. Tu wajib mandi. Jadi hadirin sekalian, mana dah lagi? Sekejap. Tetapi jika orang yang hidup memasukkan zakarnya ke dalam faraj perempuan yang telah mati, wajib atas laki-laki itu mandi, sebab dia mukallaf. Dia yang dibebankan. Orang yang perempuan tu isteri dia, sebelum berpisah, untuk buat kenangan terakhir, diselesaikan yang tu dulu. Maka perempuan tu tak diwajibkan mandi semula lah. Yang wajibnya kepada lelaki. Tetapi tidak diulang mandi mayat, sebab dia bukan mukallaf lagi yang mayat tersebut. Demikian juga jika laki-laki memasukkan zakarnya ke dalam faraj binatang atau duburnya, seperti mana faraj monyet ataupun dubur monyet, atau monyet memasukkan zakarnya ke dalam faraj perempuan, sudah. Nescaya wajib mandi atas laki-laki dan perempuan itu. Syarat apa? Syarat dia, zakar ni sudah tenggelam masuk ke dalam faraj. Tuan-tuan bisa dengar, dipanggil fiqh ni dipanggil fiqh iftiradi, fiqh andaian. Dalam kitab yang anah contoh sebut macam ni. Saya tak tahu saya sebut tak gini. Seseorang ni masuk dalam hutan. Kemudian masuk dalam hutan tuan, dia tengok pintu gua, dia pun masuk. Rupa-rupanya itu bukan pintu gua. Itu ialah faraj gergasi. Dia pun masuk terus. Wajib mandi dia tuan? Wajib tak? Kalau wajib bila banyak masuk kepala zakar saja, hasyafah saja. Ni satu badan terus ni.
Dia panggil apa tuan? Dia panggil apa? Fiqh iftiradi, benda andaian. Kalau jadi macam mana? Tapi ulama dah fiqh dah bincang dah. Sekarang ni wajib tuan. Dia sangka itu mulut gua, rupa-rupanya faras gergasi. Wajib tak? Kalau lah kepala zakat itu diwajibkan mandi, ini dia masuk satu badan, lagi wajib. Itu dia panggil apa? Fiqh iftiradi. Boleh? Itu syarat yang pertama kan. Alhamdulillah lah, hadapan saya ni insya-Allah semua dah praktik kan. Dulu tuan-tuan masa dekat Mesir, kami yang mengaji tuan semua tak kahwin lagi. Syekh Nuruddin ni apa Allahumma salli alaihi isu baru-baru ni Syekh Nuruddin bagi kuliah Allah tuan-tuan. Cara kahwin je. Tajuk khusus sebenarnya untuk kahwin, baca hadis bab kahwin, semangat kahwin, kelebihan kahwin. Sampai semua orang ketika sebut tengah mengaji ni, kira nak kena kahwin lah. Ni sebab semua dah kahwin, tak boleh bagi semangat lah. Lagi takut tambah lagi cawangan. Jadi cukup lah kat no. Tak boleh bagi tambah apa semangat lagi. Yang kedua, syarat wajib mandi yang kedua, apa dia? Keluar mani daripada seorang lelaki-lelaki ataupun perempuan. Sekarang ni bila mani keluar, dia tak membatalkan wuduk, tapi mewajibkan mandi. Soalan dia, kenapa wajibkan mandi? Mani ni najis ke? Tak. Yang najis air dua lagi tu, mazi, wadi. Air wadi dan juga air mazi itu najis. Air mani suci. Sebab kita semua hasil daripada pencetuman air mani, sperma dan juga ovum. Jadi suci. Walaqad karramna bani Adam, dan kami telah muliakan anak Adam. Sekarang ni tuan-tuan, kenapa nak kena mandi? Kenapa wajib mandi bila keluar air mani, sedangkan air mani itu suci, bukan najis? Siapa tuan-tuan? Tuan-tuan ni pengalaman banyak ni. Kenapa? Kenapa? Bercampur dengan air bersih. Asal ni satu jawapan. Kerana sebelum keluarnya air mani, dia dah keluar dulu air mazi ataupun air wadi. Selain mazi lah, selalunya ada sikit kan keluar terlebih dahulu. Tapi kalau air mazi wadi pula, dia bukan mewajibkan mandi satu badan. Jadi jawapan sebut agak tepat, tapi para fuqaha kata kurang tepat. Bolehlah terima, tapi bukanlah tepat seluruhnya. Jawapannya kenapa tuan? Sebagai tanda kita nak syukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Apa nikmat tuan? Dia tak sama dengan kalau kita keluar air kencing. Kalau air kencing kita rasa nikmat ke satu badan sampai telinga rasa, satu badan rasa nikmat. Dia tak sama macam air mani. Air mani ni bila keluar dia rasa nikmat satu badan. Maka dia bukan sebab najis. Dia basuh sebagai tanda kita untuk mensyukuri nikmat satu badan yang rasa nikmat. Satu badan yang rasa nikmat, maka dibasuhkan. Jadi kalau orang tanya kenapa air mani bukan najis tapi diwajibkan mandi, sebagai tanda untuk nak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, semua badan yang satu badan yang rasa nikmat. Sebab tu orang kahwin ni dia panggil apa? Dapat nisfuddin, setengah agama dapat dah. Sebab dia boleh praktik, dia boleh tahu macam mana nikmat sebut. Tu tuan-tuan, ada kan apa Allah Subhanahu Wa geng, ada sebahagian padri-padri ni tuan, mereka tak boleh kahwin bagi mazhab mereka. Jadi ada satu cerita masuk dalam kapal terbang, ada alim ulama dalam tu, ada ulama dalam tu, ada padri dalam tu. Yang mana ketika sebut dikenali padri, ketika sebut tak boleh kahwin, tumpu ibadah saja. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai pada time makan, hak padri ni jemput ulama ni, dihidangkan disebut daging khinzir, jemput makan. Ulama kata kami tak boleh makan, haram, dalam agama kami haram makan daging khinzir ni. Padri tu kata apa? Rugi nikmat dunia, hilang nikmat dunia. Tak apa, 1-0. Tuan-tuan, elak saja kapal terbang berhenti landing, nak turun, padri lalu, dia pun tarik baju, ulama ni tarik baju, balik kirim salam ke isteri no. Dia kata apa? Kami tak boleh kahwin, lagi rugi nikmat dunia, dia kata. Lagi rugi nikmat dunia. Tu panggil apa tuan? Satu sama. Kedua, keluar mani daripada seseorang laki-laki ataupun perempuan. Sama ada banyak atau sedikit, seperti satu titik je. Sikit pun dah melepasi
kepala zakar contohnya bagi lelaki wajib mandi. Adakah Allah ter ke tak ter ke, adakah keluar setitik je pun wajib mandi sebab nikmat. Sama ada jaga secara sedar ataupun ketika tidur, mimpi contohnya, ada nafsu syahwat ataupun tidak. Selalunya ada nafsu lah bila keluar air mani ni. Sebab tu sifat apa tuan? Sifat air mani tadaffuq, dia terpancut sikit. Sifat dia terpancut. Sekiranya ia bangkit daripada tidur, didapatinya ada air mani pada kainnya atau cadarnya, tengok-tengok kat selimut, Allah ada kesan air mani, yang tak mungkin daripada orang lain, wajiblah atasnya mandi. Bangun-bangun tengok kat kain plekat dia sendiri ada air mani, tengok kat selimutnya ada air mani, wajib dia mandi sebab tak ada orang tidur dengan dia. Tetapi kalau syak ia boleh jadi daripada dirinya atau daripada orang lain, umpama ia tidur berdua atas satu katil, nescaya sunat sahaja mandi. Pakat tak mengaku, ni bukan air mani aku ni, hang macam ni, tak, bukan aku. Pakat orang kelai. Cara nak selamatkan diri macam ni, sunat dia mandi untuk nak ihtiyat sebagai langkah berjaga-jaga. Sebab tu tuan-tuan, Islam suruh pisahkan anak-anak yang mana umur 10 tahun ni, kena pisahkan daripada tempat tidur. Tengok tuan-tuan, anak-anak kita ni 10 tahun nak masuk 11 tahun, darjah 4. Habis darjah 4 tu, nak masuk darjah 5, cukup 10 tahun lah. Jangan bagi duduk sebelah-sebelah dengan anak perempuan khususnya, ataupun adik perempuan contohnya, tak boleh. Ini bahaya. Ini syarak bagi sadduz zara', cara bagi jalan. Dan ada satu lagi tuan-tuan, semalam mari dulu saya dengar daripada Syekh Nazrul disebut apa tuan? Ada para ulama sebutkan yang keadaan yang lebih bahaya daripada fitnah wanita. Kalau wanita ni dipanggil ujian dengan seumpama macam 7 syaitan. Tapi kalau ada satu dia panggil budak amrat. Apa amrat tuan? Budak-budak jenis muka comel, janggut tak ada. Bahasa kita panggil jambu ni. Betul kan? Jambu tak salah, tapi bahasa tu nampak macam mana. Ini tuan-tuan, godaan syaitan lebih besar lagi daripada fitnah wanita. Kata Syekh Nazrul, dia kata saya ni dekat zawiyah saya ni ada kutak. Kutak ni apa tuan-tuan? Budak-budak datang berulang main mengaji, hafal Quran, budak balik rumah, tak duduk kat selama. Jadi antara benda yang beliau risaukan apa tuan-tuan, ni jadi macam inilah. Budak-budak mengaji tu ada budak comel, gebu, janggut tak ada lagi, budak-budak. Jadi cara yang pertama tuan, apa dia cara dia nak selamat? Yang nak mengajar ni mesti yang dah kahwin dah. Sebab apa? Ujian berat tuan. Ujian, kalau tengok budak amrak ni tuan, berat lagi. Dia kadang-kadang Allahumma salli ala Muhammad, jadi lebih kes lagi banyak lagi. Jadi syarat yang pertama dia mesti mengajar ni mesti daripada orang kahwin. Yang kedua, boleh susun. Susun apa ni? Budak-budak ni sebelum mula kelas mesti zikir dulu. Duduk tasyahud awal, pegang tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada cara bentuk zikir dia. Sebelum zikir 100 kali insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, kita pun pesan pada anak-anak ni nak pergi sekolah ke sebagainya ni, pergi isi dengan zikir insya-Allah. Mudah-mudahan tak ada lah benda-benda macam ni, insya-Allah tak berlaku kepada anak-anak ataupun keturunan kita ni. Dia benda macam ni tuan-tuan, bila minta maaf bahasa dia, kalau kata Ustaz, dan dia mula kena, dia jadi mangsa, lepas lama-lama nanti dia akan jadi pemangsa pula. Sebab tu orang laki sama laki ni, gay kan, dia tak ada ubat. Ya, kau Nabi Allah Lut, hukuman apa tuan-tuan? Hukuman mereka ni tuan-tuan ialah diangkat, Jibril alaihissalam datang cedok kampung sebut, cedok hempak bumi. Dan ada orang ni tuan-tuan disebutkan dalam kitab sejarah, baru balik pada Mekah, tengok-tengok rumah dia tak ada, tengok-tengok atas rumah duduk atas, kena nampak. Pi umrah haji tak taubat tapi dah buat dah perbuatan yang terkutuk tadi tu. Kata para ulama, orang macam ni, perbuatan yang orang yang terlibat macam ni tuan-tuan, dia tak ada ubat. Ubat dia mati ya, bunuh ya. Sebab tu kaum Nabi Lut ni, malaikat Jibril alaihissalam angkat kampung hempak. Sama ada hukum dia macam mana tuan? Orang macam ni diletakkan di tempat yang tinggi atas bukit ke, tolak jatuh bawah, mati. Ataupun dihempakkan dengan konkrit, benda berat, mati.
Sebab kalau tidak, kalau dia tak taubat, dia akan cari pemangsa-pemangsa yang lain untuk nak ikut hukuman yang betul lah. Tapi kita minta istitab dulu, taubat sungguh dulu, kurung dulu penjara. Kalau tak mau taubat, masuk dalam bilik dulu, khas dulu, bagi panggil motivasi, bagi semangat, bagi hukum kat dia. Tak boleh benda macam ni. Dia akan jadi apa tuan-tuan? Penyakit melarat lepas ni. Dia dah jadi mangsa, dia akan trauma, kemudian dia akan jadi pemangsa pula. Na'udzubillah min zalik. Itu sikit tuan-tuan. Nak cerita apa ni? Nak cerita macam mana hikmah syariat supaya budak-budak yang umur 10 tahun ni tuan-tuan dipisahkan tempat tidurnya dengan yang lain-lain, dengan jantina yang lain kalau boleh. Dan kalau lelaki sama lelaki pun zaman sekarang cukup bahaya. Cukup bahaya. Terdedah. Tu tuan-tuan, ada satu rancangan tu dia panggil apa? Durio lah. Durio ni insya-Allah rancangan kata yang terpilih. Tapi berbayar lah. Kalau YouTube semua ni dia akan keluar iklan macam-macam. Otak budak dah masuk dah, rosak lah. Tu jaga tuan-tuan yang ada internet kat rumah tu, ada TV, tengok cucu kita, anak kita macam mana ni, apa rancangan dia tengok. Kadang cerita baik tapi iklan tu dia mula masuk, rosak akan pemikiran budak-budak ni. Jadi bentengkan dengan zikir di antaranya. Sekiranya sambung, perempuan lepas jima' dan lepas mandi, dah jima' dan lepas mandi, tiba-tiba keluar mani suaminya yang telah ada dalam farasnya, tiadalah wajib diulangi mandi lagi. Ini tuan-tuan ada disebutkan, kalau ikut tafsirnya, perinciannya, dia kena tengok keadaan isteri tadi tu, suami isteri dia, pasangan dia. Ada isteri dia tak bersedia, lalu dia dijima' dalam keadaan macam terpaksa. Kemudian dia pun mandi. Lepas mandi air mani keluar. Maka dia iktibar apa tuan-tuan? Dia iktibar yang mani itu ialah mani daripada suami dia. Sebab tadi dia bersama, bukan dia bersedia, bukan nafsu dia. Dia macam dipaksa oleh suami dia, ataupun dia tengah tidur, suami dia buat kerja. Jadi kalau lepas, dia kena wajib mandi juga wanita tu. Lepas mandi keluar pula air mani, maka air mani yang keluar tersebut dikira air mani suaminya, tak kena ulang mandi pula. Tapi di sini tuan-tuan, dalam kitab Mat'al Badrain, apa tadi? Tiba-tiba keluar mani suaminya yang telah ada dalam farasnya, tiadalah wajib diulangi mandi. Tengok footnote bawah tu. Inilah maksud cakap dalam kitab Mat'al Badrain, fasal wajib mandi, muka surat 20. Kedua, keluar mani daripada seorang awal keluarnya dengan tiada memasukkan hasyafahnya, yakni keluar mani yang pertama bukan keluar mani yang kedua macam perempuan itu tadi. Maksudnya apa tuan-tuan? Keluar yang kedua tu bukan disebabkan dia bersama ataupun berjima' dengan suami dia. Bolehlah nak ambil pandangan ni kan. Maksudnya apa? Lepas perempuan dah mandi, gaya siap-siap nak pergi kerja, keluar pula mani, sudah kesian kat dia lah, nak kena mandi banyak kali. Jadi pandangan ni boleh diterima pakai. Kena anggap itu mani suaminya, bukan maninya sendiri. Sebab kita wajib mandi tuan-tuan, wajib mandi kalau air mani kita, bukan air mani orang keluar, air mani kita. Itu bahasa fiqh. Kena? Itu cerita berkaitan dengan keluar air mani. Jadi kalau seseorang bersama, kemudian keluar air mani, dua sebab lah. Dua sebab. Ada yang bersama masukkan zakarnya saja tapi tak keluar air mani, satu sebab. Ni ada bersama masuk ke zakar, air mani sekali keluar. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab tu tuan-tuan, dia dalam fiqh ni dia panggil apa? Ada ahkamul jima', ada hukum hakam jima'. Bila waktu dia, bila yang boleh, bila yang sesuai. Bolehkah bercakap-cakap, sembang-sembang, gelak-gelak ketika mana bersama tu? Ada adab dia. Saya tuan-tuan dulu masa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ziarah Pak Sumit rahimahullahu taala, meninggal dah. Ada seorang ni datang. Dia datang mengadu kepada anaknya ni berubat merata dah penyakit kulit. Kepala ni gatal sedia, mengelepah. Kemudian minta doa. Doa apa ni? Yang saya tengok waktu tu, saya tengok sini Pak Sumit tunduk je. Lama tunduk. Kemudian dia tanya,
Ini sebab tak jaga adab. Sudah tak jaga adab ketika nak bersama. Masa bersama tak boleh ni, tak boleh duduk sembang-sembang, tak boleh duduk gelak. Maka ini lahir puncanya sebab masa bersama duduk gelak-gelak, duduk sembang lebih. Nak ikut tu bukan jatuh hukum haram, tapi ada adab dia, kita bersumit. Ya? Jadi kesan apa? Kesan kena pada anak. Jadi macam ada sebab tu tuan-tuan, dia ada dalam perbahasan fiqh ni, panjang lagi perbahasan dia. Kita pun tak pernah mengaji tuan, buat daurah pun tak pernah kan. Hukum hakam jima' bila waktu dia, waktu yang sepatutnya bila dan sebagainya, dia ada adab dia. Ya? Sebab tu yang kahwin, yang nak kahwin khususnya ataupun yang telah kahwin ni kena tengok ada adab dia. Antaranya contohnya apa? Hari Isnin, Khamis, Jumaat. Itu antara hari yang terbaik. Dan tak boleh pula setiap hari kita anggap hari malam Jumaat. Teruk. Jadi sekurang-kurangnya tuan-tuan 4 hari sekali. Dan paling lama pun tuan-tuan apa? 4 bulan ni kena sekali. Paling lama 4 bulan kena sekali. Sebab Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu tanya, tengok pada ada seorang perempuan yang suaminya pergi berjihad. Maka Sayyidina Umar tanya, berapa lama dah suami kamu keluar, tinggalkan kamu ni pergi berjihad, kamu buat kerja apa? Aku buat sekian-sekian, adalah sikit harta untuk beliau tinggalkan nafkah kepada aku. Sayyidina Umar tanya, kalau begitu berapa lamakah seorang wanita boleh bertahan jika sekiranya suaminya tiada dengan dia? Bertahan maksudnya itulah, kata beliau 4 bulan. Jadi sebab tu Sayyidina Umar susun, tentera ni yang pergi perang lepas 4 bulan balik. Paling lama 4 bulan kena balik. Kalau tidak tuan-tuan ni dia akan kacau fizikal. Sebab tu tuan-tuan minta maaf lah, bersama ni ialah satu cara nak bagi mengelakkan kita ni banyak mata tak terjaga. Seorang suami dia bersama dengan isteri dia, insya-Allah dia akan tunduk pandangan. Mata kita akan liar tuan-tuan. Bila mana nafsu tak disalurkan pada tempat yang sepatutnya, nafsu lelaki akan liar, dia akan tengok wanita, tengok sana, tengok sini. Maka sebab tu isteri yang mana layan suaminya, dia dapat pahala. Kerana apa? Dia membantu suaminya untuk tundukkan pandangan. Saya dia komen pula, saya dah ni Ustaz, tapi mata suami liar juga. Tu tak boleh nak hukum semualah. Sebab tu tuan-tuan, ni semua ada faedah-faedah dia. Di antara tujuan kahwin apa ni? Untuk nak tundukkan pandangan. Dah kahwin dah, bersama dah, mata liar juga, cara yang kedua kena puasa pula. Betul tuan-tuan, salafus salaf ni kata para ulama, orang yang banyak buat amal ibadah, dia semayang banyak, dia baca Quran banyak, dia mengajar contohnya, dia buat amal kebajikan banyaklah, maka nafsu ni terkumpul banyak, dia kena bersama dengan isteri dia. InsyaAllah benda-benda yang maksiat tu berkurang ataupun tak buat langsung, insyaAllah mata akan terjaga. Tu yang saya kata tadi tu, Syekh Nuruddin bagi sungguh-sungguh tu dulu, bagi semangat untuk kahwin, cerita hukum, cerita ni. Sampai waktu tu siapa dengar mesti kena kahwinnya, pasal nak kahwin. Kalau tak kahwin tu bukan orang. Maksudnya apa? Daurah cerita bab kahwin je, semangat kahwin, isteri Nabi kahwin, semua kahwin. Baiklah, insya-Allah. Saya pun tak pernah masuk ataupun buat daurah kitab kahwin secara khusus ni, atau apatah lagi berkaitan dengan kitab berkaitan dengan jima', tak pernah hadir ataupun tak pernah buat daurah lagi. Tapi para ulama ada bahaskan. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, seseorang yang mewajibkan mandi ni tak apa tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan dia baru dengar bab fiqh ni. Apa ustaz ni cakap benda lucah? Bukan benda lucah, dia hukum. Dan ada ustaz kenal macam tu. Dia baru masuk live. Apa cerita macam ni? Dia benda hukum, benda adab, ulama fiqh dah bincang dah. Buat macam mana dia sampai tajuk ya. InsyaAllah nak. Sebab yang ketiga, mati. Yakni apabila berlaku kematian seseorang, wajiblah dimandikan, wajib mandi. Mana dia tak? Kecuali orang itu mati syahid. Mati syahid ni ada 3 tuan. Mati syahid dunia, mati syahid akhirat, mati syahid dunia akhirat. Mati syahid akhirat apa? Contohnya dia meninggal ketika mana dalam menuntut ilmu. Dia meninggal pada malam Jumaat ataupun hari Jumaat, itu mati akhirat. Mati akhirat tuan-tuan kena mandi tak?
Kena mandi. Kan? Yang tak boleh ni mati syahid, iaitu berlawan dengan orang bukan Islam di jalan Allah fi sabilillah. Kan? Bukan lawan Islam dengan Islam tak, mesti lawan yang bukan Islam. Syahid. Kan? Itu dia faham syahid. Syahid dunia kita tengok dia perang, lawan dan berjaya bunuh musuh. Tapi di sisi Allah tak. Dia nak orang nampak saja dekat dunia syahid, tapi di sisi Allah tak terima. Sebab apa? Dia berperang, berjihad, nak dikatakan sebagai orang yang paling berani, nak tunjuk kata dia hebat. Jadi orang kat dunia hukum dia ni syahid dunia. Ada orang tuan-tuan, dia pergi berjihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dunia akhirat dia dapat. Memang sungguh-sungguh kerana Allah. Kan? Tu masa saya pergi Palestin tuan-tuan tu. Dia masa tu ada hari Jumaat macam ni, lepas Jumaat bakal kumpul buat ucapan sikit supaya bebaskan Aqsa. Dan kita ni tuan-tuan tak pernah tengok. Kali tu saya tengok, Allah takut. Dia kata apa? Apa-apa berlaku tak apa, hampa menyorok belakang. Biar kami dekat depan. Kami ni tunggu masa je nak mati ni. Tu dia. Tak sama tuan. Orang yang seronok mati dengan orang yang takut mati tak sama. Tu saya dah tengok dah sendiri masa saya pergi 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas. Saya dah tengok dah sendiri macam mana orang Palestin ni suka mati. Nak sangat mati ni. Tu kita dengar, duk baca berita ni apa ni. Ada masa lagi hidup ni, duk perang ni. Aku kalau Allah bagi pilihan, kalau boleh aku nak syahid, boleh hidup balik. Tu syahid pula. Hidup syahid, hidup syahid. Apa pasal apa tuan? Orang syahid ni bila dia bangkitkan tak ada dosa dah. Bersih. Dia seronok syahid ni. Ya? Mereka lah. Itu tak sama orang yang suka mati dengan orang yang takut mati. Kecuali mati syahid tidaklah wajib dimandikan mayatnya, bahkan haram. Kenapa tuan? Darah tersebut merupakan kesan-kesan ibadah dia. Sebab tu masa kita puasa, mulut kita ni akan sikit berbau. Jadi lepas zuhur mulut berbau tak apa. Nabi kata la khurufu famis saimi. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Taala. Bukan di sisi manusia, di sisi Allah. Min rihil misk, daripada wangian kasturi. Wangi sungguh. Ya? Kenapa tuan? Jadi kenapa tak boleh nak menghilangkan bau tersebut? Makruh hukum dia. Kerana bau mulut tersebut daripada kesan ibadah. Samanya orang mati syahid. Darah tu membagi kesan ibadah dia. Jadi satu lagi kata guru saya ni, kita kalau sujud contohnya, sujud lekat habuk dekat kapek ni. Dan dalam sembahyang kita kena jangan banyakkan pergerakan yang tak sepatutnya. Contoh yang kita baca kunut ke kunut nazilah ke, kenapa tak disapukan muka lepas habis kunut tu? Padahal doa tu kan lepas sembahyang kita sapu muka. Tapi dalam sembahyang masa kunut, kenapa baca kunut habis turun tangan je? Kenapa tak sapu muka? Alasan tu lah, supaya kurangkan pergerakan yang tak sepatutnya. Padahal itu doa tu. Jadi kata Syekh, macam tu jugalah kalau orang yang sujud tiba-tiba lekat habuk dekat kapek dia ni, dekat kapek, dekat dahi dia ni, tak apa, biarkan dulu. Teruskan sembahyang. Sebab dia tak dikira menghalang ni. Sebab itu bukan perbuatan kita. Habis sembahyang jangan tak sapu pula. Ni pasal apa ni habuk penuh ni? Baru lepas sembahyang Zuhur 8 tadi. Boleh cerita pula kat orang. Jadi masa sembahyang tak payah, kata Syekh. Lepas sembahyang tak apa sapu. Ada lagi 3 sebab yang mewajibkan mandi khas pada orang perempuan sahaja, iaitu 3 ni untuk perempuan je, bukan untuk lelaki. Apa dia yang keempat? Keluar darah haid daripada perempuan yang sampai umurnya 9 tahun. 9 tahun pun qamariyah, ni ada 2 keadaan. Iaitu perempuan yang keluar haid. Dia mula keluar haid bila tuan-tuan? Pada 9 tahun qamariyah. Kena kira tu. Tuan-tuan yang ada anak perempuan, cucu perempuan, kena tengok anak perempuan kita ni lahir bulan Hijri tahun bila tuan? Jangan tak kira bulan Masihi. Yang ada cucu tu, yang ada anak perempuan, yang kena tengok sungguh bila. Sebab tahun Hijri ni tuan-tuan, dia akan lebih sikit daripada tahun Masihi. Penduduk Ashabul Kahfi, mereka tidur dalam gua berapa lama? 300 tahun. Tapi Tuhan kata apa tuan? Kita baca Kahfi ni kan, wazidna tis'a. Tak tidur 300 tahun tambah 9 tahun. Awak tak sebut 300 tahun, 309 tahun. Jawapan ni lepas azan saja, insya-Allah.
Baik, sikit lagi. Yang keempat, keluar darah haid daripada perempuan yang sampai umurnya 9 tahun. Ini peringkat permulaan dipanggil. Tak cukup 9 tahun tiba-tiba keluar darah tu, dia bukan panggil darah haid, atau darah fasad, kan? Darah fasad. Jadi kena tengok sungguh anak perempuan, cucu perempuan, kena tengok tanggal lahir mereka dalam bulan Hijri. Sebab tadi Ashabul Kahfi, Allah kata apa? Mereka duduk dalam gua tidur 300 tambah 9 tahun. Kenapa? Ada dua perbezaan. 300 iaitu 300 tahun Masihi, tambah dengan 9, maksudnya kalau kira tahun Hijri 309 tahun Hijri. Tadi Hijri tuan-tuan, umur kita akan tambah sikit. Sebab tahun Hijri ni tak ada tahun lompat. Apa? Tak ada lompat, tak ada Februari kan 28 tahun. Ada 28 tahun dah. 29 hari, kan? Contoh begitulah. Jadi bulan Nabi kata 29 ataupun 30. Kan? 29 ataupun 30. Jadi bila keluar haid ni bukan keluar darah tersebut mandi tak. Selepas mana keringnya darah, kan? Kena cek dulu. Kena cek dengan kapas. Keringnya darah barulah diwajibkan untuk mandi. Atau kena mengajilah bab haid, kan? Ni baru dibagi matan saja. Yang kelima, keluar darah nifas. Sama juga setelah selesai darah nifas, iaitu darah yang keluar mengiringi beranak. Kerana darah itu kumpulan daripada darah haid juga. Ni tuan-tuan kena mengaji bab ni. Ada orang tuan-tuan, mak dia kata hang kena pantang 100 hari. Pantang apa 1 hari tu? Pantang makan tu, laksa tak boleh ke? Dia duk faham 1 hari. 1 hari lah dia tak kena sembahyang. Oh, banyak jadi kes tuan. Sedangkan haid ni paling sikit lahzah keluar, habis tu kering dah. Paling banyak standard 40 hari. Okey, aghlabiyah paling lama 60 hari. Mak dia kata hang kena pantang 1 hari. Ayat ais tak boleh minum lagi, apa benda-benda macam ni tak boleh lagi. Sampai 1 hari tak sembahyang. Oh, bahaya.
Kena ambil perhatian. Yang dah kahwin semua ni, isteri nak beranak kena tengok dulu, kena mengaji hukum. Yang keenam, beranak. Melahirkan anak. Selalunya bila melahirkan anak, dia akan keluar sekali darah nifas. Jika keluar anak itu keadaannya basah, kalau tak basah, maka di siqal yang asah wajib mandi juga. Keluar anak tu kering, tak ada lendir apa, tak ada darah apa ni, kering, wajib juga mandi. Sebab apa? Kita daripada bertemunya air mani dan juga sperm, ovum. Jadi bila dikira macam keluar air mani juga tu, walaupun dalam keadaan kering. Manakala setengah ulama yang lainnya mengatakan tidak wajib mandi. Jadi tuan-tuan, bila dah beranak satu sebab, keluar darah nifas satu sebab, dua sebab, jadi tak perlulah mandi dua kali. Dikira sekali dia tu. Walaupun dua sebab, tapi mandi sekali sahaja. Mandi apa tuan-tuan? Niat mandi wajib tu. Ada pula yang faham pelajar tuan-tuan, dia kata apa? Abang Masud Asmat, tak boleh mandi dalam tempoh nifas. Dia pun tak mandi, teruk lah. Mandi macam biasa, 40 hari tu kan, 60 hari mandi macam biasa. Tapi bila cukup tempohnya, habis ke 40 hari, tempoh pantang dia, ataupun 60 hari, habis nifas dia habis, dia kena mandi sekali lagi, namanya mandi wajib pula. Ini semuanya kata pasal tajuk mandi. Sahabat saya tuan-tuan, Ustaz Hazim, dia duk buat daurah ni tuan. Dia laki, tapi kuasai bab darah wanita ni. Jadi masalah dia selalu dengar bab ni lah. Bab ni lah, beranak tapi sampai tak mau sembahyang, lepas 1 hari baru sembahyang. Itu kata-kata apa? Kalau mak yang suruh pantang 1 hari, ada mak suruh pantang 144 hari, lagi lama tak sembahyang. Kacau. Kacau benda macam ni. Jadi sekadar itu dahululah yang kita dapat kongsikan. 6 sebab untuk seseorang ni diwajibkan mandi ke atasnya. Diwajibkan mandi ke atasnya. Mudah-mudahan insya-Allah kita, keluarga kita, anak kita ni tuan-tuan, jadi orang yang minat agama. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang menjadi penerus untuk menyebarkan risalah dan juga sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda insya-Allah pada panjang umur, fardu mandi hadas, perkara mandi hadas, perkara yang wajib ketika mandi hadas. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya awlin wa ya akhir akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimul masakin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Allahumma nazzih qulubana 'an ta'alluq bi man dunaka waj'alna min qawmin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.